Nama saya Ain Atira binti Abdul Khalik, nombor matriks 064561. Perburuan menyatakan bahawa barang siapa yang mengikatnya, maka ia akan menjadi miliknya. Maka seseorang yang memegang tangannya sama ada dengan niat untuk memilikinya atau tidak ingin menangkapnya, sama ada hanya untuk melihat. Akan tetapi, jika terdapat seseorang yang menyuruh untuk menangkap apa yang diburu, maka ia akan menjadi milik si pemburu. Sekiranya kanak-kanak yang belum akil balik atau seseorang yang gila menangkap hasil perburuan itu dengan disuruh oleh orang lain, maka hasil perburuan tersebut menjadi milik orang yang menyuruh tersebut. Manakala ada pun di antara mereka yang menangkap tanpa disuruh, ia bakal menjadi miliknya. Barang siapa yang melukakan dengan luka yang boleh membunuh, melumpuhkannya atau mematahkan sayap burung tersebut lalu digantinya dengan bulu sayap seakan-akan lemah daripada terbang dan terbatasnya pergerakan dan menyebabkan keadaan burung tersebut tidak mampu bergerak seperti sedia kala. Sebagai contoh, menangkapnya atas sebab dilukai oleh anjing itu dan ia mengetahuinya. Seseorang pemburu telah melepaskan seekor anjing semasa perburuan. Lalu orang lain menangkap dan memberhentikan anjing tersebut daripada terus memburu. Kemudian anjing itu mengikut perburuan tersebut dan meninggalkan kesan gigitan serta dipegang seolah dirinya tidak lepas daripada perburuan orang yang bersalahan kerana tidak berhenti atas sebabnya itu. Oleh hal yang demikian, perburuan merangkumi kedua-dua konsep ke atas perburuan darat atau perburuan laut yang menggunakan pekarang iaitu perangkap yang dipasang dengan palung, jerat, cipa atau rangka. Barang keperluan untuk perburuan laut seperti balat, tukang, lanta ataupun rangkap. Selain itu, menurut Syekh Ibn Hajar di dalam kitabnya yang berjudul Tuhfah, beliau mengatakan bahawa jika perburuan laut tidak mempunyai kuasa sekiranya pekarangnya itu terlepas dijerat, masih miliknya atau yang lain. Jika pemburu mencuri dan merampas pekarang lalu menggunanya untuk menjerat hasil perburuan, maka hasil perburuan itu tidak boleh menjadi miliknya. Tetapi sekiranya dia mengembalikan pekarang tersebut kepada pemilik yang asal dan ia akan menjadi miliknya. Jikalau pemburu tersebut berniat untuk menjadikan hasil perburuan itu sebagai ternakan yang dikurungkan di tempat picak seperti kandang, payang atau rumah sehingga burung tersebut membuat sarang dan bertelur sehingga beranak pinak, nescaya hasil ternakan sudah pasti menjadi miliknya. Adapun pemburu tersebut tidak berniat untuk memilikinya, maka ia tidak akan menjadi miliknya dan dia mempunyai ke atas 3 perkara tersebut daripada yang lain. Saya, Aina Nabila binti Abdul Ghaffar, nombor matrik 064404. Perburuan menjadi syarat pada seseorang yang memiliki salah satu daripada setiap perkara yang telah dinyatakan, iaitu bahawa segala perburuan hendaklah tidak mempunyai bekas milik atau hasil yang diambil daripada orang lain. Sekiranya terdapat daripada itu, maka ia mewujudkan tanda pada tubuh seseorang atau berkalung pada leher, bererung pada hidung, beranting pada telinganya atau hidungnya, atau berganti sayapnya. Adapun mutiara yang berlubang telah didapatinya dalam perut ikan. Jika mutiara itu tidak berlubang, maka ia tidak akan menjadi miliknya. Ibnu Rafi'ah menukilkan daripada Al-Mawardi tentang syarat yang diperolehinya bahawa ikan daripada laut yang bermutiara atau tidak, maka mutiara tersebut menjadi laqtah atau rosak dan dihukumkan bahawa mutiara itu menjadi miliknya. Oleh yang demikian, mutiara tersebut berpindah atas sebab ikan itu dijual. Sebaliknya, jahillah bagi jika dalam perut ikan tersebut mempunyai serat bumi seperti galian emas yang kekal di dalamnya. Hal ini telah dipersetujui oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitabnya yang berjudul Tuhfah. Selain itu, Syekh Ramli telah mempersetujui di dalam kitabnya Nihayah bahawa sekiranya ikan itu dijual, maka mutiara tersebut menjadi milik pembeli kerana telah mempersetujui akad jual beli. Di samping itu, masalah yang timbul di sini dengan dimasukkannya seekor ikan ke dalam kolam yang berpintu serta ditutup dan didapati kewujudan ikan di dalam itu dengan tangan, maka disangka melalui lubang kecil dan dapat diambil menggunakan tangan, nescaya akan menjadi milik seseorang itu. Akan tetapi, sekiranya kolam tersebut merupakan rampasan ataupun curi, tidaklah menjadi miliknya.
Sebesar manapun lubang kolam rampasan dengan apa jua cara sekalipun untuk orang lain mengambilnya dengan alat seperti alawit, maka tetaplah menjadi haram sekiranya kita merampasnya jua. Demikianlah tadi yang dihuraikan di dalam kitab Tuhfah tentang keadaan-keadaan itu. Walau bagaimanapun, pada masalah yang terakhir iaitu jika seseorang tersebut telah menyewa atau meminjam sebuah perahu atas tujuan untuk memasukkan seekor ikan ke dalamnya. Dengan pengertian ayat ini bermaksud seseorang nelayan telah menyewa sebuah perahu atas sebab untuk menangkap ikan di sungai. Persoalannya, adakah ikan tersebut telah menjadi milik sepenuhnya kepada penyewa atau peminjam? Hal ini menjadi tanda tanya di mana hak perburuan ke atas ikan tersebut menjadi milik nelayan atau empunya perahu. Oleh kerana ia telah memberikan manfaat kepada seseorang dengan cara memasukkan ikan ke dalam perahu, kepada pemilik atau penyewa perahu kerana manfaat tersebut tidak diniatkan kepada kedua-dua daripada pihak mereka. Hujah ini telah dikuatkan lagi oleh Khatib Syarbaini di dalam kitabnya iaitu Maghni Wajhi pada jilid yang pertama, iaitu menjadi milik sepenuhnya kepada penyewa juga yang peminjamnya. Oleh itu, Syekh Ibn Hajar telah mengiktimadkan atau menyatakan di dalam kitabnya iaitu Tuhfah bahawa tidak akan menjadi miliknya ke atas penyewa atau peminjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Awan Pendi, nombor matrik 063091. Saya akan memberikan jawapan kepada 20 soalan daripada 41 soalan yang diberikan. Yang pertama, susunan setiap fasal dalam kitab ini tertib mengikut permasalahan umat Islam pada hari ini dan mempunyai syahdan pada permulaan syarat. Yang kedua, sistem edit bagi penulisan ini kurang memuaskan kerana tidak ada noktah selepas selesai penerangan bagi satu masalah ataupun koma untuk menyambung perbincangan masalah. Contohnya, jika ada yang menangkap perburuan itu kanak-kanak yang tiada memayis atau yang gila dengan disuruh oleh yang lainnya, maka iaitu jadi milik orang yang menyuruh dia. Yang ketiga, gaya penulisan kitab tidak mudah dibaca dan difahami untuk generasi sekarang kerana kurang ilmu pengetahuan tentang gaya bahasa tersebut. Contohnya, mutiara yang berlubang yang didapatnya akan dia di dalam perut ikan. Adapun jika ada mutiara itu tiada berlubang, maka iaitu milik baginya. Dekat sini, pengarang ingin memberitahu jika seseorang itu menjumpai mutiara yang berlubang ataupun tidak berlubang di dalam perut ikan, maka ia menjadi miliknya. Yang keempat, cara mengarang buat bila nak kata perkara itu sudah disebut sebelum ini, iaitu dengan menulis perkataan yang demikian lagi. Yang kelima, nama gelaran ulama yang digunakan di dalam teks ini ialah Syekh Ramli. Contohnya, adapun yang diiktimadkan Syekh Ramli di dalam Nihayah bahawasanya jika dijualnya akan ikan itu, nescaya adalah mutiara itu milik bagi yang membeli jua kerana mengikat ia bagi ikan. Yang keenam, terdapat perkataan Arab yang dimalayukan seperti perkataan diiktimadkan. Yang ketujuh, terdapat hadis Nabi, "Uhillat lana maitatani sama' wal jarad." Yang ke-8, secara umumnya, kitab ini sesuai digunakan oleh pelajar Yunisa, tetapi perlu kepada bimbingan guru untuk memahaminya kerana kitab ini agak keliru bahasanya dan sukar untuk dibaca. Malah, perbincangannya tentang ilmu fiqh lebih terperinci yang boleh dipelajari oleh pelajar. Yang ke-9, pengarang tidak letak baris pada matan hadis. Contohnya, "Uhillat lana maitatani samak wal jarad." Di dalam yang ke-10 pula, di dalam teks ini pengarang biasa merujuk kepada pendapat ulama Syekh Ibn Hajar. Nama saya Siti Rosyazana binti Muhammad Mukhtar, nombor matrik 064418. Terdapat dua masalah yang dibincangkan di dalam teks ini. Yang ke-12, pengarang ada menggunakan pendapat sendiri dalam perbincangan ini. Di dalam teks ini, pengarang hanya membahaskan perkara fiqh. Pengarang ada menyebut nama tempat iaitu Rumah Kurungan. Hadis yang ditulis oleh pengarang telah disertakan sekali dengan terjemahannya, iaitu dihalalkan Allah akan kami dua bangkai iaitu ikan dan belalang dan dimaafkan memakan ikan yang kecil serta dengan tahiknya kerana sukar membezakannya daripadanya.
Yang ke-16, masalah yang ditarjikan oleh pengarang kerana mengikut kesesuaian adat dan huruf orang Melayu ialah jika pemburuan itu dilakukan oleh kanak-kanak belum memayis atau orang gila yang mana ia disuruh oleh orang lain, maka hasil buruan itu menjadi milik orang yang menyuruhnya itu. Hadis di dalam teks ini disebut terus tanpa menyatakan sanad hadis. Perkataan Arab yang dimelayukan ialah perkataan qasad. Pengarang tidak ada menjelaskan masalah ijma' di dalam teks ini. Yang terakhir ialah tiada masalah yang pengarang tawakuf. Seterusnya, terdapat hukum di dalam keratan teks tersebut. Hukum yang pertama ialah pemburuan menyatakan bahawa siapa yang mengikatnya maka ia akan menjadi miliknya. Seseorang memegang sama ada dengan niat untuk menangkap atau tidak ingin menangkap, sama ada hanya untuk melihat, maka ia akan menjadi miliknya. Jika seseorang yang menyuruh untuk menangkap apa yang diburu, maka ia akan menjadi milik si pemburu. Kanak-kanak yang belum akil balik atau seseorang yang gila menangkap hasil perburuan itu dengan disuruh orang lain, maka hasil perburuan tersebut menjadi milik orang yang menyuruh tadi. Mereka yang merangkap tanpa disuruh akan menjadi miliknya. Jika perburuan laut tidak mempunyai kuasa sekiranya penangkapnya itu terlepas dijerat, masih miliknya. Jika pemburu mencuri dan merampas perangkap lalu menggunakan untuk menjerat hasil perburuan, maka hasil perburuan itu tidak boleh menjadi miliknya. Yang ke-8, jika pemburu mencuri itu mengembalikan perangkap tersebut kepada pemilik yang asal, maka hasil perburuan tersebut akan menjadi miliknya. Jika pemburu itu berniat untuk menjadikan hasil perburuan itu sebagai ternakan sehingga burung tersebut membuat sarang, maka hasil ternakan itu tadi menjadi miliknya. Jika pemburu tersebut tidak berniat untuk memiliki hasil perburuan itu, maka ia tidak akan menjadi miliknya. Perburuan mestilah tidak mempunyai bekas milik atau hasil yang diambil daripada orang lain. Ikan daripada laut yang bermutiara atau tidak bermutiara dihukumkan bahawa mutiara itu akan menjadi miliknya. Sekiranya ikan itu dijual, maka mutiara tersebut menjadi milik pembeli kerana telah mempersetujui akad jual beli. Jika memasukkan seekor ikan ke dalam kolam yang berpintu serta menutupnya dan didapati kewujudan ikan itu, maka ia akan menjadi miliknya. Dan yang terakhir ialah jika kolam ikan tersebut merupakan rampasan daripada mencuri, maka tidak akan menjadi miliknya dan hukumnya adalah haram. Sekian, terima kasih.